Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah tuan, dapat sama-sama kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad sebanyak 200 kali. Alhamdulillah. Ada yang secara offline dekat sini dan ada juga secara online. Yang offline ni sikit je lah orangnya tuan. Tapi mudah-mudahan sampai satu masa nanti kita boleh salawat ramai-ramai kan tuan. InsyaAllah doa-doakanlah mudah-mudahan kita boleh ada rezeki, boleh ada tempat sendiri, beli tanah sendiri, ada tempat sendiri. Memang boleh jemput ibu-ibu ayah-ayah datang lah. Kalau sekarang ni kita dekat rumah lagi tu, dekat perumahan ni nak parking susah. Kan, orang ramai-ramai tak boleh, takut nak berganggu jiran-jiran sebelah. Jadi kita buat apa yang kita mampu dulu sekarang ni. Satu masa nanti mudah-mudahan kita ada tanah sendiri, kita ada tempat sendiri, kita bolehlah buat program secara online tetap ada dan secara offline pun untuk mereka yang terdekat pun ada. Kita nak hidupkan suasana solawat pagi Jumaat tu, insyaAllah. Yang baru 4 orang kat sini pun dah meriah kan. Lagi-lagi lah kalau boleh kita kumpul 100-200 orang, 1000-2000 orang setiap hari Jumaat, pagi Jumaat contohnya. Masya Allah, satu cita-cita yang luar biasa lah. Tapi insyaAllah dengan keberkatan salawat satu masa nanti boleh tercapai insyaAllah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah dapat kembali kita bersalawat ke Nabi Muhammad dan kita sambung lagi perbahasan kita tentang nama-nama baginda. Di pagi hari ini kita nak bahas satu nama Nabi SAW, iaitulah malam tadi kita bahas tentang Mutawakkil. Pagi ini kita bahas nama yang seterusnya, iaitulah Al-Amin. Nama Nabi SAW Al-Amin. Ingat, nama Nabi itu bukan Amin. Panjang Amin tu artinya istajib. Istajib artinya ijabah doa kami. Tapi kalau nama Nabi itu Amin, dia pendek je. A-nya pendek. Amin. Amin itu salah satu nama Nabi SAW. Maksud nama dekat sini adalah sama ada nama sebenar ataupun gelaran yang diberikan kepada Nabi SAW, iaitu menunjukkan kehebatan baginda Nabi SAW. Ada apa dengan nama Al-Amin ni? Apa maksud Al-Amin? Kenapa nama Nabi SAW digelari dengan Al-Amin? Sama-samalah kita dengarkan keterangannya. Bagi mereka yang ada kitab Salat Al-Asma'ul Husniyah ni, silahkan buka pada muka surat 69. Di situ ada keterangannya tuan-puan. Silakan. Seperti biasa Ustaz Aslam akan tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy di zaman sebelum baginda diutus sebagai seorang rasul mengatakan, Hadzal amin, radina hadza Muhammad. Artinya, ini adalah Al-Amin, kami redha dengannya, dan ini adalah Muhammad. Ini adalah perkataan orang kafir Quraisy. Ingat tuan, orang kafir Quraisy, orang musyrik. Bukan orang Islam yang sebut ni. Orang yang bukan Islam. Sebelum baginda Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul lagi, sebelum Nabi sampai umur 40 tahun lagi, di Mekah pernah terjadi banjir lah. Kan banjir. Yalah biasalah kat Mekah banjir, sampai sekarang pun banjir. Sebab apa? Sebab Mekah ni dia dikelilingi oleh bukit-bukit. Siapa yang pernah pergi ke Mekah nampaklah sekeliling kota Mekah ni. Mekah ada tengah-tengah. Jadi bila hujan, memang air tu akan bertakung kat tengah-tengah tu lah. Jadi dulu pernah hujan, terjadi satu kita sekarang ni macam bencana lah kan dekat negeri Mekah, sehinggalah hujan yang besar, banjir besar, sehingga bangunan Kaabah tu apa orang kata rosak. Bangunan Kaabah rosak lah kan. Dibina balik. Di antara yang hebat di dalam bangunan Kaabah ni tuan-puan, ingat Kaabah ni dah ada semenjak Nabi Ibrahim lagi. Jangan ingat bila dah ada Nabi Muhammad baru ada dibina Kaabah. Tak. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Kaabah dah ada. Di zaman Nabi Ibrahim lagi dah mula dibina. Kan. Kemudian Kaabah tadi tinggal asas dia saja dibina balik kan. Bahkan dikatakan sebelum Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim pun orang yang membina kali kedua kiranya. Setelah Kaabah setelah Kaabah tu hancur, rosak ataupun roboh lah kena banjir kan dekat situ.
Di zaman Nabi pun terjadi juga. Kaabah ni roboh, senang nak cakap. Cuma dia punya asas tu tetap ada. Macam rumah kita juga. Nauzubillah min zalik, roboh. Asas bawah tu masih ada. Atas tu nak dibina balik. Maka di antara yang hebat dalam bangunan Kaabah ni, di situ ada Hajarul Aswad. Ni batu yang sangat mulia lah kiranya. Hajarul Aswad, saya beberapa kali umrah tak pernah lagi cium Hajarul Aswad ni semua. Memang orang ramai lah. Kita tak nak lah berdesak-desak habis masa kat situ. Kita tak berdesak-desak habis masa dekat situ. Kita kalau tengok orang laki perempuan yang bercampur, dia orang-orang luar negara yang lain, dia orang tak kisah. Kan dia orang pegang, dia orang tarik. Saya tak sanggup lah tengok macam tu. Kita banyakkan solat sunat Masjidil Haram ni kan. Baca Quran berpuluh ribu kali ganda pahalanya daripada tempat biasa. Takkan kita nak perhabis masa 1 jam dekat situ je nak berebut. Tapi kalau orang rezekikan memang teringin lah Hajar Aswad ni. Jadi Hajar Aswad ni pun di antara batu yang jatuh lah, diamankan lah ketika itu. Dan ketika dia dibina balik. Dan bila kita belajar sirah Nabi, ketika orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ni membina balik Kaabah tu, mereka ni sangat berhati-hati. Duit yang nak dijadikan kos pembinaan Kaabah tu mesti betul-betul halal. Jangan ada langsung duit yang haram. Ni tuan-puan. Sehingga tak cukup. Duit tu tak cukup. Sebab diorang ni ialah mengamalkan riba, duit hasil menipu orang lain, merampas harta, merompak, mencuri. Yang tu duit yang betul-betul halal ni tak cukup. Sebab tu kita tengok Kaabah sekarang macam mana. Dulu Kaabah tu memanjang macam ni. Sekarang segi 4 betul-betul petak 4 macam tu. Dulu dia memanjang sebab tu ada apa? Hijir Ismail dekat minta maaf. Ada di depan tu dia memanjang sikit ke depan keluar. Itu bangunan asal Kaabah. Tetapi sebab ceritanya, sejarahnya duit tak cukup, maka jadilah Kaabah yang kita nampak sekarang ni. Dan bila kita tawaf, kita tak boleh masuk ataupun menyentuh yang dalam orang. Dia adalah bangunan tu, dia pagar lah kan. Tak boleh sentuh tu. Kalau sentuh tu tak sah tawaf kita. Ni tuan-puan. Sebab itu dikira masih dalam kita tawaf tu mengelilingi Kaabah. Bukan menyentuh Kaabah. Tapi berkeliling di sekeliling Kaabah. Baik. Yang pernah umrah nampaklah. Nampaklah dia punya depan tu. Itu adalah binaan yang tak boleh nak dicukupkan. Sebab duit orang kafir Quraisy pada ketika itu tak cukup. Baik. Itu ceritanya. Bila dah dibina siap. Petak segi 4 macam tu. Satu lagi yang jadi dilema. Siapa yang nak letakkan batu Hajar Aswad yang mulia ni? Ini ada satu kebanggaan, satu kehebatan. Kalau bagi kepada kabilah ni, nanti kabilah yang lain iri hati. Macam mana ni? Kan boleh jadi hampir-hampir dikatakan dalam kitab sirah tu berperang tuan-puan. Bergaduh. Siapa? Aku nak yang letak. Kan kabilah kami yang akan letak. Kan geng kami, kelompok kami yang akan letak. Bergaduh. Kan hampir-hampir nak berperang pasal Hajarul Aswad ni sahaja. Akhirnya ada yang mencadangkan macam ni lah, janganlah nak bergaduh-gaduh, berperang-perang kan. Kita tengok pagi besok, kita tunggu kat sini siapa yang first sekali masuk dalam masjid ni, kita tanya dia, biar kita serahkan urusan tu dekat dia, siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad kan. Dia orang pun kumpul kat dalam masjid tu, tengok siapa yang datang ni kan. Siapa yang datang ni, bila tengok, masuk dalam Masjidil Haram lah ni kan. Kawasan Kaabah tu, orang yang pertama sekali masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang kafir Quraisy kata, Hazal Amin. Ni orang amanah. Memang tepat kita pilih orang ni untuk menentukan siapakah orang yang akan meletakkan Hajarul Aswad ni di Kaabah tu. Kan? Maka mereka kata, Hazal Amin. Ni adalah Al-Amin. Radina, kami puas hati. Yang ni tak apa. Dia tunjuk siapa pun tak kisahlah. Dia tunjuk siapa-siapa pun tak kisahlah. Dia ni memang kami orang percaya. Keputusan dia memang keputusan yang tepat. Tak kisahlah siapa-siapa pun, yang kabilah mana pun yang nak ditunjuk, geng mana pun, ataupun kalau kita sekarang ni parti mana pun yang nak ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad ni, kami redha lah. Sebab dia ni memang pilihan dia memang tepat. Haza Muhammad ni
Muhammad. Ni dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. seorang Nabi dan Rasul. Hadza Muhammad, ni Muhammad, kami percaya dengan dia. Kata orang kafir Quraisy tuan. Inilah nama Nabi yang diberikan oleh orang-orang Mekah pada ketika itu. Nabi tak dipanggil dah Muhammad namanya, tetapi dipanggil dengan Al-Amin. Amin. Amin. Artinya apa? Orang yang sangat amanah, sangat dipercaya. Akhirnya mereka menyerahkan keputusannya kepada baginda. Baginda pun buat keputusan bukan saja-saja tuan. Baginda takkan mengecilkan hati orang yang tengah teringin nak meletak batu dekat Kaabah ni. Maka Nabi SAW buat satu keputusan yang sangat bijak. Nabi ambil satu rida, ni contoh rida, ada 4 bucu ataupun ada berapa di bucu-bucu semua ni. Tu orang yang bertelingkah nak letak Hajar Aswad tu, mai sini pegang sama-sama rida ni. Ni pegang sama-sama rida ni, ada 10 orang itu peganglah. Ada 4 orang pegang 4 bucu, ada 8 orang peganglah mana-mana kain tu. Kain rida tu pegang. Nabi letak Hajar Aswad kat tengah-tengah tu. Suruh angkat sama-sama. Ni artinya kongsi sama-sama. Kalau tangan seorang je angkat, dia seorang je lah. Ni Nabi letak Hajar Aswad kat tengah-tengah, angkat sama-sama. Ke depan Kaabah, dia angkatlah ke depan Kaabah. Sampai depan Kaabah, Nabi SAW yang letak lah. Kalau suruh salah seorang tu bergaduh lagi nanti. Ni Nabi SAW letak dengan tangan baginda yang mulia Hajar Aswad tu dekat tempatnya yang asal. Jadi semua rasa aku pun angkat juga ni. Aku pun angkat juga. Kabilah kami pun ada wakil juga untuk angkat. Semua rasa puas hati dengan keputusan baginda Nabi SAW. Yang nak kita bahas di sini ialah tuan-puan, tentang orang kafir Quraisy sendiri menyatakan Hazal Amin. Ini orang yang sangat amanah. Itu arti amin, orang yang sangat amanah. Kami redha dengan Al-Amin ni. Kami redha dengan Nabi Muhammad, dan kami redha dengan Muhammad ni. Bukanlah disebut Nabi Muhammad. Kami redha dengan Muhammad. Orang yang sangat amanah. Itu salah satu nama baginda Nabi SAW ialah Al-Amin. Baik, seterusnya. Al-Amin. Begitulah orang Quraisy dahulu memanggil baginda sebelum baginda diutus sebagai seorang rasul. Kerana baginda terkenal di kalangan mereka dengan sifat amanahnya, sangat terpercaya dan sangat menjaga amanah. Al-Amin tu orang yang sangat amanah, dipercayai, boleh memegang satu amanah ni. Kalau bagi kat dia, memang kita tak pening fikir. Ni kadang kita bagi seorang ni satu amanah, sama ada amanah barang ataupun amanah kerja, amanah duit ke, satu pekerjaan ke, ataupun satu tolong jagakan rumah. Kalau contoh kita bagi dekat orang yang amanah ni, kita tak fikir tuan-puan, kita pergi jalan, contohlah nak bersafir, kita tak fikir dah rumah tu. Kita percaya penuh dengan dia, memang dia akan jaga. Ada juga orang yang tak berapa amanah, kita bagi kat dia. Boleh ke tak dia ni kan? Boleh ke tak? Kita di tengah perjalanan kita masih terfikir-fikir, boleh ke tak ni? Boleh ke tak ni? Dijaga ke tak ni? Macam tu tu Pak. Artinya orang tu kurang amanah. Orang kalau dengan Nabi, apa-apa ni tadi macam memutuskan satu keputusan yang besar ni. Kalau silap memutuskan, boleh jadi bergaduh ni orang ni. Kan, tapi mereka bila nampak Nabi yang masuk, mereka kata Hadzal Amin radina. Ini orang yang sangat amanah, yang sangat bijak. Bila dibagi ni tugas untuk memutuskan satu perkara, mesti keputusannya paling tepat. Kan? Jadi mereka orang dah puas hati dah, tak risau dah, mesti keputusannya terbaik. Bila tengok Nabi bagi keputusan, memang keputusan yang terbaik, dia orang tak risau. Ni Nabi SAW. Kan? Jadi betul-betul menjaga amanah, sangat dipercayai. Baik, seterusnya. Sehinggalah apabila baginda diutus sebagai seorang rasul, mereka mula mencela baginda dengan sebutan Al-Kazib, Al-Khain, Khain, Al-Khain, iaitu si pendusta, si penipu. Tetapi yang peliknya, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, mereka gelari Nabi dengan Al-Amin. Tapi bila dah diangkat menjadi rasul, mereka gelari baginda Nabi SAW dengan Al-Kazib dan Al-Khain. Kazib ni penipu, Al-Kazib ni pendusta, Al-Khain tu penipu, orang yang khianat. Tapi itu hanya setakat mulut mereka sahaja tuan. Sebab mereka tak suka Nabi berdakwah, tu je. Mereka tak suka Nabi mengajak orang lain kepada kebaikan. Mereka tak boleh nak tinggalkan lagi kebiasaan buruk mereka.
Kebiasaan buruk tu mereka tak boleh tinggal dengan nafsu mereka, dengan jahatnya jiwa mereka, dengan busuknya hati mereka. Mereka yang sebetulnya bertahu Nabi SAW bukan seorang penipu, Nabi seorang yang sangat amanah, tapi karena rasa marahnya kepada baginda, dia akan kata, engkau ni penipu, engkau ni. Macam tu, orang marah betul tak tuan-tuan? Kan, orang tu baik. Kan, orang tu baik. Tapi tengok sebaik-baik orang, ada je orang mencela dia. Kenapa? Bukan orang tu tak baik, tapi ni yang mencela ni yang tak baik. Hati dia tak baik. Jadi, bila Nabi berdakwah, berubah gelaran tadi, menjadi si penipu lah, orang yang khianat lah. Nabi SAW digalari dengan gelar macam tu. Jadi tuan-puan, kalau kita sekarang, ni pengajaran untuk kita lah, kita berdakwah sekarang ni, kan mengajar orang pada kebaikan, kalau ada orang cela, orang hina, orang tak suka, yang tu biasalah. Nabi pun yang paling hebat akhlaknya, bila beliau berdakwah, mengajak orang pada kebaikan, adalah yang mencela dia. Bukan ada, ramai. Bukan sikit orang yang mencela Nabi, yang menentang Nabi SAW. Biasalah benda tu. Tetapi sebetulnya tu di mulut sahaja. Kalau kita sekarang ni dekat tulisan je, dekat status Facebook dia je, ataupun dia cakap dekat orang je, hati dia tahu yang Nabi SAW betul. Hati dia, hati orang kata sekarang ni, hati kecil dia, ataupun sebut hati nurani dia, tahu Nabi SAW ni betul. Tapi tak saja cakap sebab tak puas hati. Ni, sebab tak puas hati dengan apa yang Nabi SAW buat. Sehingga mencela Nabi dekat mulut, tapi hati kecil mereka, hati nurani mereka tetap kata, baginda ni betul. Dia tak akan tipu. Cuma sebab rasa sombong, kan, hati yang dah dikuasai oleh hawa nafsu tu yang menjadikan macam tu. Baik, ni terbukti tuan-puan. Tengok macam mana kisah dia terus. Walaupun dihina sebegitu, baginda tetap bersifat amanah dan tidak berubah. Ni hebatnya Nabi. Kan? Dulu orang puji Nabi dengan gelaran Al-Amin. Lepas Nabi berdakwah, Nabi dihina dengan gelaran si pendusta, orang yang khianat. Kan? Kadang sebahagian kita ada yang cepat koyak. Koyak orang sebut, orang cela sikit, dia pun merajuk. Dia tak nak dah jadi orang baik. Engkau kata aku macam tu, aku macam tu lah. Kan? Kan? Engkau kata aku macam tu, aku macam tu lah. Kan? Engkau hina aku jadi macam tu, aku jadi macam tu lah. Dia kata, tak, Nabi tak koyak. Nabi tetap amanah. Nabi tetap amanah, kan? Tak ada berubah. Hinaan orang ke, pujian orang ke, Nabi tetap baik. Orang hina ke, orang puji, Nabi tetap macam tu. Kadang kita ni koyak sikit, ya. Dihina orang sikit. Kan, rajin ke masjid, kan, tapi main game siang malam, acah-acah macam orang alim. Lepas tu merajuk, tak apalah, saya tak ada pergi masjid dah. Kan, koyak tuan. Tipis sangat dia punya iman. Nabi SAW tak cepat koyak. Kan, bukan macam tisu iman Nabi, macam baja. Kan, tetap baja bukan baja yang tu, baja besi yang kuat. Apa sini nama? Ada wajah. Kata wajah pula dah. Tak apalah. Baja nanti kan ingat baja untuk pokok pula. Baik. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua kuat. Nabi SAW dihina macam mana pun dia tak berubah. Dia tetap baik. Memang sememangnya Nabi SAW baik. Orang hina pun dia tetap baik. Dia tetap amanah. Dia tak berubah. Terus. Hal ini terbukti ketika baginda pergi berhijrah ke Madinah. Baginda mengamanahkan kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib untuk mengembalikan barang-barang amanah orang kafir Quraisy yang ada pada baginda untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ni. Pada ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, malam Nabi hijrah daripada Mekah nak pergi ke Madinah, kan di rumah Nabi SAW suruh Sayyidina Ali untuk tidur baring di tempat tidur baginda SAW. Sebelum Nabi pergi, Nabi amanah dekat sini. Ni harta ni milik Fulan bin Fulan. Harta ni milik Fulan bin Fulan. Harta ni milik Fulan bin Fulan. Wahai Ali, nanti engkau bagi balik dekat mereka. Tuan-puan, Fulan bin Fulan tu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Simpan harta dekat Nabi. Dia orang ni lah yang, apa orang kata, memusuhi Nabi, bahkan mengancam nak membunuh Nabi. Tapi pada masa yang sama, harta mereka masih ada lagi dekat Nabi.
Kalau kita sekarang ni tuan-puan, kita bawa lari dah harta dia orang. Kenapa? Nak bunuh saya. Kan? Mengusir Nabi. Bukan mengusir, nak bunuh Nabi. Kita tak bagi balik dah harta tu kan. Nabi SAW amanahkan lagi dekat sini. Ni orang punya ni. Ni Abu Jahal punya, ni Abu Sufyan punya, ni Abu Lahab punya, bagi balik dekat mereka. Artinya apa? Ketika mereka memusuhi Nabi pun, mereka masih percaya lagi simpan harta dekat tempat Nabi, tak akan hilang. Cuba tengok tuan-puan. Amanahnya Nabi. Secara zahir, mereka macam memusuhi Nabi. Tapi dalam hati mereka masih percaya lagi simpan harta tu dekat Nabi. Sampai Nabi nak berhijrah ke Madinah, mereka tak ambil harta tu, tetap di sisi Nabi SAW. Amanahnya Nabi SAW, dan mereka memang percaya dengan Nabi. Tetapi sebab kesombongan tu lah. Kan pelik tuan-puan. Ini nak tunjuk, artinya mereka tak suka dengan Nabi. Mengata Nabi macam ni, yang tak elok tu, hanya mulut sahaja. Sebab rasa benci, rasa marah. Tapi dalam hati mereka nak tetap tahu Nabi ni orang yang amanah. Kenapa diorang tak simpan ke tempat orang lain? Sebab orang lain tadi memang tak boleh nak percaya. Nanti siang malam kita fikir harta je. Selamat ke tak diguna ke tak ni? Dibawa lari ke harta saya ni? Tak. Dengan Nabi diorang tenang. Simpan je harta. Banyak Nabi SAW tolong simpan harta mereka. Yang mana bila Nabi berhijrah, Nabi ambil ke harta tu. Nabi rampas ke harta tu. Nabi bawa pergi ke Madinah. Tak, semua Nabi tinggal harta-harta mereka tu diamanahkan kepada Sayyidina Ali. Suruh bagi balik kepada yang memiliki harta tersebut. Ini hebatnya Nabi SAW. Baik, seterusnya. Ternyata walaupun secara zahir mereka memusuhi baginda kerana dakwahnya, tetapi mereka tetap percaya untuk menyimpan barang pada baginda kerana mereka tahu baginda adalah seorang yang sangat amanah. Ni. Jadi memusuhi Nabi tu ikut apa orang kata, ikut trend je. Orang semua musuhi Nabi. Kalau aku sokong Nabi kan, orang musuhi aku pula. Aku ikutlah juga. Macam acah-acah, macam benci Nabi juga. Macam tu lah. Orang zaman dulu. Yalah tuan-puan. Bila nampak sokong Nabi akan dimusuhi oleh orang. So, semua pakat-pakat macam nak memusuhi Nabi. Walhal sebenarnya, mereka percaya dengan Nabi. Harta-harta mereka, pemuka-pemuka Quraisy ni. Orang-orang hebat. Datuk-datuk kita kata di kalangan Quraisy ni. Masih simpan lagi dengan Nabi. Tak simpan dekat bank, Ustaz. Bank tak ada dulu, makcik. Bukan macam kita sekarang ada bank kan. Dulu tak ada bank. Simpan kat mana? Kat tempat orang yang kita percayalah. Mereka pakat-pakat semua simpan kat Nabi. Abu Jahal simpan kat Nabi. Kan? Abu Lahab simpan kat Nabi. Abu Sufyan simpan kat Nabi. Orang-orang yang bukan Quraisy semua simpan harta kat Nabi. Mereka, Abu Sufyan tak simpan dekat Abu Jahal. Takut lesap habis tuan-puan. Tak berbaki langsung nanti kan. Abu Jahal tak simpan dekat Abu Sufyan. Takut juga. Mereka semua simpan dekat Nabi. Secara zahir macam memusuhi Nabi. Tetapi pada hakikatnya mereka masih percaya lagi yang Nabi SAW adalah orang yang sangat amanah. Wallahu a'lam bishawab.